maka ketika itulah tentangan semakin menjadi-jadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video yang lepas saya ada kongsikan fakta yang menunjukkan bahawa Islam itu disebarkan melalui dakwah dan bukannya dengan cara peperangan. Bagi anda yang belum lihat video ini, boleh klik pada link video di atas. InsyaAllah pada video kali ini saya akan kongsikan kenapa Islam memilih peperangan dalam menghadapi ancaman musuh. Jom kita ambil tahu bersama-sama. Pertama, kerana membela diri. Sirah Nabi SAW telah membuktikan sebelum berlakunya kisah hijrah, umat Islam belum dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengangkat senjata bagi melawan kafir Quraisy Mekah. Ketika itu kita dapat lihat sahabat Nabi SAW yang bernama Ammar, Bilal bin Rabah dan juga Nabi SAW sendiri pernah dicederakan oleh kafir Quraisy ketika itu. Bukan sekadar cedera tetapi menyebabkan kematian Ammar sendiri kerana telah diseksa dengan teruk oleh kafir Quraisy Mekah. Bukan setakat itu sahaja, sejarah juga membuktikan kafir Quraisy juga pernah membuat komplot untuk membunuh Nabi SAW. Namun tidak sesekali kaum muslimin melawan menggunakan senjata ketika itu. Setelah itu umat Islam telah keluar berhijrah ke Madinah, maka di situ kita dapat lihat sekalian kafir Quraisy mula merancang strategi untuk melakukan serangan terhadap muslimin yang ada di Madinah. Maka waktu itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah mengizinkan sekalian muslimin untuk mengangkat senjata untuk berperang menentang kafir Quraisy. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud telah diizinkan berperang kepada mereka yang diperangi oleh kerana mereka sesungguhnya dianiaya dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala amat berkuasa menolong mereka, iaitu orang-orang yang diusir keluar dari kampungnya dengan tidak ada sesuatu alasan yang patut kecuali kerana mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Surah Al-Hajj ayat 39 hingga 40. Kedua, untuk menjamin kelancaran dakwah. Sebelum peperangan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seruan dakwah Islam seringkali diancam. Kaum Quraisy tak henti-henti cuba untuk mengganggu sekalian muslimin dengan cara yang sangat ganas. Apabila Quraisy ini melihat semakin ramai di kalangan Arab yang masuk ke dalam agama Islam, maka ketika itulah tentangan semakin menjadi-jadi. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah izinkan sekalian muslimin untuk angkat senjata bagi melawan musuh Islam ketika itu. Ketiga, untuk memastikan umat Islam tidak dihancurkan oleh bala tentera Rom dan Parsi. Sejarah pertembungan antara dunia Islam dan Rom serta Parsi ini sangatlah panjang. Jika diikutkan pada peringkat permulaan, sebenarnya Rom dan Parsi memang tak ambil tahu sangat tentang agama Islam ini. Bagi mereka, masalah pergolakan yang berlaku di tanah Arab ini hanya masalah kecil dan masalah dalaman dalam dunia Arab sendiri. Bahkan Rom dan Parsi anggap masalah yang ada di dalam tanah Arab ini tak akan membawa kesan kepada Empayar Rom dan Parsi, memandangkan Empayar Rom dan Parsi ini sangatlah besar. Namun setelah mendapat cerita dari tanah Arab, Rom dan Parsi rasa pelik bahawa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini tersebar dengan cepat, bahkan telah membawa kepada kesatuan Islam yang sangat kuat kepada pengikut Islam itu sendiri. Berbeza dengan pengaruh agama yang telah dianuti oleh bangsa Arab sebelum ini, nampaknya Islam sangat serius dalam menyebarkan dakwahnya sehinggalah menyebabkan kuasa besar dunia seperti Rom dan Parsi mendapat tempias. Ketika itu Rom dan Parsi lihat semakin ramai di kalangan Arab yang mula bercerita-cerita dan menganuti ajaran Islam ini. Maka di situ Rom dan Parsi lihat Arab sudah menjadi pakatan dalam satu bendera yang sama, iaitu agama Islam. Hal ini menyebabkan Rom dan Parsi mula rasa tercabar dan ketika itulah bermula pertembungan antara Rom, Parsi dan Islam. Buktinya berlakulah peperangan antara Rom dan Islam di Mu'tah, Tabuk dan lain-lain lagi. Semuanya bermula apabila Islam berkembang. Rasa iri hati dan tidak senang Rom dan Parsi inilah yang menyebabkan mereka sendiri memulakan langkah agresif terhadap agama Islam itu sendiri. Baiklah, sebagai kesimpulan, di sini ditegaskan bahawa prinsip Islam dalam peperangan sangat jelas dan masih dipraktikkan hingga kini, iaitu peperangan hanyalah untuk menolak serangan musuh dan bukannya sebagai jalan untuk menindas dan menghancurkan orang lain. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat 61 yang bermaksud, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka hendaklah kamu juga condong kepada perdamaian.